Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 18 Julai bersama saya Muhammad Azizur Rahim. 3,000 keluarga bakal menerima bantuan bakul makanan di kawasan Parlimen Kapit di bawah pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih bagi meringankan beban rakyat dalam fasa pelan pemulihan negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna yang juga Ahli Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalinggi memberitahu bantuan tersebut membabitkan penerima dari kawasan Katibas, Pelagus dan Bukit Korap. Datuk Seri Alexander menjelaskan peruntukan RM100,000 diagihkan untuk setiap kawasan dun terbabit bagi membantu golongan memerlukan. Saya amat menghargai kerjasama daripada semua ketua masyarakat di kawasan parlimen saya yang sudi membantu mengenal pasti penerima dan juga membantu dalam pengedaran atau pemberian pengagihan kepada penerima-penerima yang sebagai dibenarkan menerima atau mereka yang sepatutnya menerima. Beliau ditemui pemberita selepas melancarkan bantuan bakul makanan di Pusat Khidmat Parlimen Kapit di Pekan Song. Datuk Alexander menambah tiada rakyat akan tercicir daripada menerima manfaat daripada program bantuan tersebut, memandangkan kerajaan negeri turut menyalurkan bantuan serupa. Kerjasama pelbagai pihak di Miri terbukti apabila mencapai 72.5% bagi dos pertama vaksin COVID-19 iaitu bersamaan lebih 238,000 dos. Manakala dos kedua pula kira-kira 35% iaitu lebih 114,000 dos. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata sekurang-kurangnya Miri telah mencapai dos kedua sekitar 35% dan jumlah itu adalah dalam sasaran kerajaan negeri bagi Miri. Occupation ICU telah menurun. Bermakna tidak ada pressure atau tekanan untuk ICU bed. Ini bermakna kurang orang masuk ICU. Nombor 3 juga, the general bed di hospital juga kurang. Orang menggunakan bed. Jadi orang masuk hospital disebab COVID sudah menurun di ini. So ini bermakna bahawa jangkitan COVID-19 juga telah menurun di Miri. Walaupun memerlukan masa untuk melengkapkan dos kedua, namun beliau yakin peratusan tersebut akan meningkat berikutan ramai masyarakat memberi maklum balas yang memberansangkan terhadap penerimaan vaksin. Dalam pada itu, beliau mengucapkan syabas dan tahniah kepada masyarakat di bahagian Miri kerana telah memberi kerjasama yang begitu baik kepada kerajaan dalam memerangi COVID-19. Beliau berkata demikian dalam sidang media bersempena lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin Awam dan Industri bahagian Miri di Miri. Sementara itu, bagi masyarakat di luar bandar, Ketua Menteri berkata kerajaan negeri telah membuat keputusan untuk menggunakan vaksin CanSino yang hanya memerlukan 1 dos sahaja. Beliau berharap dan menjangkakan pemberian vaksin CanSino akan bermula pada penghujung bulan Julai ini. Seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 16 Julai. Daerah Kuching kekal mencatatkan bilangan kes tertinggi jangkitan COVID-19 dengan 194 daripada 388 yang dikesan di seluruh Sarawak semalam. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan hariannya berkata ini diikuti daerah Serian dengan 44 kes, manakala 28 kes dilaporkan di daerah Sibu.
Menurut kenyataan tersebut, dengan pertambahan 388 kes yang dicatatkan semalam, menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sarawak ialah sebanyak 71,039 kes. Manakala JPBN berkata jumlah kes COVID-19 yang discharge dari hospital dan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah semalam ialah sebanyak 407. Sementara itu, satu kluster baru diisytiharkan semalam iaitu kluster Bedub Longgo. Kluster ini merupakan kluster komuniti melibatkan sebuah perkampungan yang terletak di Kampung Bedub Longgo di Serian dengan 24 individu didapati positif COVID-19 termasuk kes indeks. Manakala 5 kluster diisytiharkan tamat. Ini menjadikan kluster yang masih aktif ialah sebanyak 92 dengan 9 kluster merekodkan penambahan 58 kes baharu. Dalam perkembangan berkaitan, JPBN mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di 5 lokaliti berkuat kuasa antara Jumaat lalu dan 2 Ogos depan. Ia melibatkan sebuah asrama pekerja di Sarike, 2 buah rumah panjang di Bintulu dan Meradong dan 2 buah kampung di Lunduk dan Kuching. Manakala PKPD di 4 lokaliti pula ditamatkan yang melibatkan 2 buah rumah panjang di Sarike dan Saratok serta 2 buah bilik sewa di Bintulu. Jabatan Kebajikan Masyarakat berharap lebih banyak pihak tampil menjadi rakan strategik Kenyalang Gold Card KGC pada masa depan. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Harden Hollis memaklumkan setakat ini sebanyak 278 syarikat daripada sektor komersial atau penyedia perkhidmatan telah berdaftar sebagai rakan strategik KGC seluruh negeri. Datuk Francis Harden Hollis menjelaskan KGC bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kebajikan warga emas di Sarawak melalui penyediaan kemudahan dan manfaat dalam bentuk diskaun, rebat dan lain-lain kemudahan daripada pelbagai organisasi atau sektor komersial. Ditemui selepas menyerahkan bantuan kebajikan dan KGC kepada pemohon di Sri Aman, beliau berkata rakan strategik KGC di bahagian Sri Aman telah meningkat daripada 4 kepada 16 ketika ini. Mereka terdiri daripada pihak hotel, farmasi, klinik kesihatan swasta dan kedai-kedai runcit. Jabatan Kebajikan akan buat satu survey dan cari mana yang masih berminat bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan untuk jadi rakan strategik kita. Datuk Francis menambah lebih 200,000 permohonan KGC telah diluluskan di seluruh negeri sejak ia diperkenalkan pada tahun lepas dan ia turut menyediakan bantuan ihsan atau khairat kematian kepada pemegang kad terbabit. Manakala bahagian Sri Aman sejumlah RM918,000 bantuan ihsan kematian telah dibayar kepada 306 waris pemegang KGC. Sementara itu, bagi rakan strategik di Sri Aman, mereka berbangga dapat bersama-sama menyumbang kepada kebajikan masyarakat dan menganggap ia sebagai satu program tanggungjawab sosial mereka. Saya rasa dapat terima ini memang paling gembira dapat tolong yang warga emas yang ada Kenyalang Kad dapat less 5% untuk services. Jadi ini pun satu macam tolong publik dapat kurangkan itu tambah dia punya itu standard of living for the family lah. Yeah, we are very happy to become and in kind of helping a little bit, a little helping hand also good for my feeling. Love extend to everybody. Their benefits for user in our shop is they can have the prevalence if they check glucose, blood glucose test, blood cholesterol test, and also blood uric acid test. There is discount. And then for certain items such as rehabilitation item like wheelchair and then tongkat and so on, we will have 5% extra discount for them.
11 individu warga tempatan dan asing berumur lingkungan 19 hingga 36 tahun ditahan dalam 2 serbuan di sebuah kediaman jenis kondominium di Jalan Lapangan Terbang di Kuching semalam kerana dijadikan sebagai pusat operasi dan pengurusan judi dalam talian. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching ACP Ashmon Bajah, serbuan dilakukan serentak hasil risikan maklumat di premis berkenaan sekaligus merampas 6 unit monitor komputer dan unit pemprosesan komputer, 8 unit telefon bimbit, modem dan peralatan lain untuk tujuan judi dalam talian. Jelas ACP Ashmon Bajah berdasarkan siasatan awal ke atas 2 premis terbabit telah beroperasi 3 hingga 7 bulan dan telah mengaut keuntungan sehingga 1.68 juta ringgit. Beliau dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching juga memberitahu kesemua individu yang ditahan akan disiasat di bawah Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Manakala suspek warga negara asing akan disiasat di bawah Seksyen 15-1-C Akta Imigresen kerana dokumen perjalanan telah tamat tempoh. Saya ingin memberikan amaran khususnya untuk premis-premis perniagaan ataupun premis-premis kediaman individu sama ada di kediaman-kediaman mewah seperti kondominium, apartmen ataupun persendirian untuk hentikan perbuatan ini. Sebab kita akan cadangkan bekalan elektrik di premis-premis ini untuk ditutup. Itu sebagaimana yang termaktub di bawah Akta Rumah Judi Terbuka sekiranya ada dikesan kegiatan-kegiatan perjudian berlaku ataupun dijalankan di premis-premis ini. Dalam perkembangan lain, ACP Ashmon memaklumkan sebanyak 14 sekatan jalan raya dibuat di 3 lokaliti Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Bandaraya Kuching iaitu di Kampung Tabuan Melayu, Kampung Astana Lot dan Kampung Sungai Bedil Besar. Sekian berita untuk pagi ini. Bersempena sambutan Hari Sarawak pada 22 Julai, bersama kita tingkatkan rasa cinta pada negeri Sarawak. Sarawak gemilang untuk semua. Sentiasa patuhi SOP, utamakan keselamatan dan kesihatan diri. Saya Muhammad Azizur Rahim. Salam hormat. Assalamualaikum.